Kembali kita dalam segmen Melodi. Saya Amira Syahira sebagai host anda hari ini. Bersama kita hari ini adalah seorang influencer dan juga usahawan terkenal di Malaysia, iaitu Puan Hajar. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Di sini saya nak kemukakan tiga soalan yang apa dikatakan hangat dari Malaysia ni. Adakah Puan Hajar sudi menjawabnya? Silakan. Okey, soalan yang pertama, sejak bila Puan Hajar sedar bahawa Puan Hajar telah dijatuhkan talak tiga? Saya pun tak pernah teragak pun perkara ni akan berlaku. Tapi saya mula sedar yang saya dah pun dijatuhkan talak sebab saya ingat lafaz talak taklid yang diucapkan. Baiklah, soalan yang kedua daripada saya, apa lafaz yang suami ucapkan kepada Puan Hajar? Oh, itu saya ingat suami saya dia cakap kalaulah saya curang dengan perempuan lain ataupun ada nafsu dan juga perasaan suka serta menggatal kepada perempuan lain, kita akan jatuh talak tiga. Oh, sampai begitu sekali dia buat nak buktikan kesetiaan dia tu dekat Puan Hajar. Jadi apa yang Puan Hajar akan buat lepas daripada ni? Saya cuba untuk teruskan kehidupan tanpa dia dan saya harap anda semua doakanlah saya untuk terus kuat dan supaya saya juga dapat hak penjagaan anak saya. InsyaAllah kami semua doakan yang terbaik kepada Puan Hajar. Dan Puan Hajar kena ingat bahawa kami semua ni ada di belakang Puan Hajar. Jadi melalui kisah ini, kita dapat tahu bahawa ilmu dan agama sangat penting dalam mendirikan sesebuah rumah tangga. Semoga semua dapat mengambil iktibar daripada kisah Puan Hajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai isu talak talik seorang influencer bernama. Kumpulan kami akan mengupas dengan lebih lanjut tentang isu ini. Cerai talak talik menurut Islam. Pembubaran ikatan perkahwinan dalam Islam boleh berlaku melalui pelbagai cara. Salah satunya adalah melalui lafaz taklid. Talak taklid adalah suatu istilah yang tidak lagi asing kepada masyarakat Melayu di Malaysia. Ia merupakan suatu istilah yang boleh mengakibatkan terputusnya ikatan perkahwinan secara tidak langsung. Berbeza dengan lafaz talak secara langsung, di mana talak akan jatuh sebaik sahaja melafazkannya. Manakala talak secara taklid akan jatuh apabila berlaku perkara yang ditaklikkan sama ada disedari oleh pasangan terbabit ataupun tidak. Ini bererti bagi seorang suami sama ada secara betul-betul atau main-main untuk menceraikan isterinya melalui penetapan syarat taklid, maka kesannya akan terlaksana. Pengertian cerai taklid. Istilah taklid berasal daripada bahasa Arab disebut sebagai allaqa yu'alliqu yang bermaksud gantung ataupun sangkut. Sebagai satu istilah hukum fiqh, ia bererti mengaitkan berlakunya sesuatu hal dengan sesuatu syarat yang ditetapkan. Pengertian taklid dalam konteks perceraian dierti sebagai mengaitkan jatuh talak apabila terjadi atau berlaku syarat yang dilafazkan. Contohnya seperti suami itu berkata kepada isterinya, sekiranya engkau pulang ke rumah bapamu, maka akan tercerailah engkau. Apabila si isteri pulang ke rumah bapanya, maka jatuhlah talak seperti yang dilafazkan. Cerai taklid juga biasa disebut dalam bahasa Arab iaitu at-talaq al-mu'allaq, iaitu sesuatu yang berlaku akibat daripada terjadinya perkara yang ditetapkan pada masa akan datang dengan salah satu perkataan iaitu penyambung syarat adatu syarat. Umpamanya, seorang suami berkata kepada isterinya, sekiranya engkau masuk ke dalam rumah seseorang lelaki, engkau akan diceraikan. Sesetengah fuqaha menganggap talak taklid sebagai sumpah dengan talak, iaitu disebut sebagai al-halafu bitalak atau al-yamin at-talak. Sumpah yang dimaksudkan dikenali juga sebagai sumpah secara tidak langsung, yaminan majazan, kerana
Ta'liq pada hakikatnya adalah suatu penetapan syarat dan pelaksanaan sumpah itu berlaku secara tidak langsung bergantung kepada apa yang dilafazkan. Talak ta'liq terbahagi kepada dua, iaitu ta'liq secara lafzi. Yang kedua adalah ta'liq secara yang tersirat, iaitu maknawi. Ta'liq secara lafzi, kata suami, contohnya kata suami kepada isterinya, sekiranya engkau keluar dari rumah ini tanpa izin saya, maka engkau saya ceraikan. Ta'liq secara maknawi pula, suami itu bersumpah, aku akan menjatuhkan talak atau akan jatuh talak sekiranya aku musafir hari ini. Dalam contoh ta'liq secara tersirat, tidak mengandungi perkataan penyambung syarat atau kata syarat. Namun, ia tetap sah kerana ia mengandungi makna yang jelas menggantungkan syarat dan ia boleh membawa pengertian. Umpamanya, lafaz tersebut boleh memberi makna, talak menjadi kemestian bagiku sekiranya aku musafir esok. Atau memberi erti, sesungguhnya sekiranya aku bermusafir esok, maka isteriku akan aku ceraikan. Talak ta'liq yang memang diucapkan oleh suami dengan niat untuk menceraikan isterinya, dan yang kedua adalah talak ta'liq yang diucapkan oleh suami bertujuan untuk membaiki tingkah laku atau perangai isterinya. Perbezaan ucapan ta'liq tersebut boleh memberi kesan hukum yang berbeza dari sesetengah fuqaha. Dalil daripada Al-Quran dan hadis. Lafaz ta'liq adalah suatu syarat yang merangkumi ucapan janji suami terhadap isteri. Islam menyarankan umatnya supaya menepati janji. Ini kerana orang yang memungkiri janji adalah salah satu amalan orang munafik. Janji haruslah seiring dengan hukum syarak. Terdapat dalil-dalil yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis dan juga pendapat fuqaha yang menyeru umatnya untuk menepati janji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229, At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Terjemahannya, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu, bolehlah ia rujuk dan memegang teri isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya, iaitu menceraikannya dengan cara yang baik. Ayat yang kedua, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Surah Al-Baqarah ayat 230. Terjemahannya, sesudah diceraikan, isteri itu diceraikan 2 kali, dan jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Ayat tersebut menerangkan bahawa talak bersifat umum, maka suami boleh menceraikan isterinya dengan mana-mana jenis talak. Salah satunya adalah talak ta'liq. Menurut hadis, akhbarana Abu Bakrin al-Ardastani, Abu Nasrin Ahmadu bin Amru al-Iraqi, Sufyan bin Muhammad al-Jauhari, an Ibni Mas'ud Ali bin Hasan, Abdullah bin Walid, Sufyan, an Zubair bin Ali, an Ibrahim, hiya wahidatun wa huwa, in fa'altu kaza wa kaza, fahiya talikun fataf'alhu. Qala radiyallahu anhu, fi rajulin qala li imra'atihi ahakku biha. Terjemahan daripada Abu Bakar al-Ardastani telah meriwayatkan bahawa beliau adalah Abu Nasr Ahmad bin Amru al-Iraqi, daripada Sufyan bin Muhammad al-Jauhari, daripada Ali bin Hasan, daripada Abdullah bin al-Walid, daripada Sufyan, daripada Az-Zubair bin Adi, daripada Ibrahim, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya, jika aku melakukan sekian-sekian, maka jatuh talak ke atas kamu. Kemudian kepada isterinya, kemudian dia melakukannya, maka dia berkata, seorang isteri itu suaminya lebih berhak ke atasnya. Seterusnya, ijma' ulama' berkaitan lafaz cerai ta'liq. Ulama' fuqaha mazhab bersepakat menyatakan bahawa ta'liq termasuk dalam bab perceraian. Ta'liq ini berkait rapat dengan suatu hubungan suami isteri yang terputus dan batal hak pemilikan.
Bererti seorang suami itu tiada lagi pemilikan terhadap isterinya dan isterinya batallah juga hak pemilikan terhadap suaminya. Tiada sebarang ikatan ataupun pemilikan orang ajnabi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi menerangkan bahawa cerai ta'liq ialah cerai yang menunjukkan suruhan melakukan sesuatu ataupun tegahan melakukan sesuatu. Cerai ini bukanlah cerai yang disyariatkan oleh agama untuk memutuskan ikatan perkahwinan. Bahkan ia dianggap seperti sumpah. Jika syarat tersebut tidak berlaku apa-apa, akan dikenakan sumpah kifarah dengan memberi makan ataupun pakaian kepada 10 orang miskin. Pendapat oleh Yusuf Al-Qaradawi ini adalah yang paling rajih menurut ijma' ulama' hingga zaman kini. Hukum talak ta'liq dalam Islam. Dua pendapat ulama' lah. Kita akan melihat kepada pendapat pertama dahulu, iaitu di mana jumhur ulama bersepakat mengatakan bahawa penceraian secara talak ta'liq adalah sah. Mereka berhujah dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Ayat di atas itu menyatakan bahawa hak suami menceraikan isteri meliputi penceraian secara talak munjis iaitu serta-merta maupun talak ta'liq bersyarat ataupun berkait. Mereka juga turut berhujah dengan firman Allah yang lain iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 1. Makanya talak ta'liq ini merupakan satu perjanjian lah yang wajib dipenuhi. Sabda Rasulullah SAW, orang Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang Islam wajib memenuhi segala syarat yang ditetapkan. Begitu juga dalam syarat yang ada pada talak ta'liq. Apabila syarat yang ada dalam lafaz talak ta'liq dipenuhi, maka berlakulah talak seperti yang telah dijanjikan. Pendapat kedua pula, kita akan melihat kepada mazhab Zahiri yang berpendapat penceraian secara talak ta'liq adalah tidak sah kerana mereka mengatakan bahawa talak hanya boleh berlaku atau sah dengan munjis iaitu serta-merta tanpa ta'liq iaitu bersyarat atau berkait. Pandangan ini mereka kemukakan dengan bersandarkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 1. Di sini apakah yang dimaksudkan dengan ayat ceraikanlah mereka pada indahnya? Adakah menceraikan mereka pada masa yang disyariatkan iaitu ketika isteri suci iaitu tidak berada dalam keadaan haid yang tidak boleh disetubuhi? Maksudnya di sini, talak hanya boleh berlaku dengan serta-merta dan tidak boleh bersyarat. Mereka juga berhujah dengan kias terhadap akad nikah yang hanya boleh berlaku dengan serta-merta dan tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu ataupun bersyarat. Begitu juga talak tidak boleh berlaku dengan bersyarat ataupun dengan ta'liq. Berdasarkan pendapat pertama dan pendapat kedua, yang lebih rajih adalah pendapat pertama lah kerana tiada dalil yang melarang suami daripada buat demikian. Talak ta'liq merupakan suatu perjanjian yang wajib bagi suami menepatinya. Seterusnya kita akan melihat kepada aspek talak ta'liq hak suami. Talak ta'liq itu adalah hak mutlak suami. Dalam talak biasa, isteri tiada kuasa untuk menceraikan dirinya sendiri. Sama juga dengan talak ta'liq. Isteri pun tiada kuasa melafazkan talak ta'liq. Walau bagaimanapun, isteri boleh meminta suami melafazkan talak ta'liq berdasarkan syarat-syarat yang kehendakinya. Hukum berkenaan dengan talak ta'liq. Seperti talak biasa, hukum asal talak ta'liq ini adalah makruh jika dilakukan tanpa sebab. Kerana berdasarkan sabda Rasulullah SAW, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah talak. Selain itu, asal hukum talak ta'liq ialah man'u ataupun larangan. Perbuatan ini tidak dibenarkan melainkan sekiranya terdapat sebab yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi hukum talak ta'liq itu juga boleh berubah menjadi haram sekiranya tujuan suami itu adalah untuk mendera isteri secara mental. Contoh, suami melarang isteri melakukan kewajipan agama. Kita boleh lihat di sini seperti isteri itu dilarang membaca Al-Quran dan sebagainya. Akhir sekali, talak ta'liq itu tidak boleh ditarik balik. Pernyataan ini telah pun disepakati oleh jumhur ulama mengatakan talak ta'liq itu tidak boleh dibatalkan maupun ditarik balik.
Seterusnya, kita masuk kepada hikmah pensyariatan talak taklid. Yang pertama, untuk mendidik isteri. Suami melafazkan talak taklid kepada isterinya yang sering keluar rumah tanpa keizinan suaminya. Yang kedua, memelihara hak dan kebajikan isteri. Isteri meminta kepada suami melafazkan talak taklid agar tidak memukulnya atau meninggalkannya tanpa menafkah dan sebagainya. Yang ketiga, meyakinkan isteri. Suami melafazkan talak taklid untuk meyakinkan isteri bahawa dia tidak akan mengulangi tabiat buruk yang pernah dilakukannya. Sebagai contoh, merokok. Seterusnya, kata syarat bagi lafaz taklid. Lafaz taklid merupakan kata-kata yang diucapkan oleh suami bagi maksud menjatuhkan talak apabila berlaku perkara yang ditaklidkan menggunakan salah satu daripada kata-kata syarat berikut. Yang pertama, sesiapa. Sebagai contoh, sesiapa sahaja daripada kawan engkau masuk ke rumah ini, jatuhlah talak ke atas engkau. Yang kedua, jika. Contohnya, jika engkau keluar rumah tanpa izinku, jatuhlah talak ke atas kamu. Yang ketiga, apabila. Contoh, apabila sampai kawan engkau ke sini, jatuhlah talak ke atas kamu. Yang keempat, manakala. Contohnya, manakala masuk sahaja kawan engkau ke dalam rumah ini, jatuhlah taklid ke atas engkau. Yang kelima, tiap-tiap kali. Contoh tiap-tiap kali ini, tiap-tiap kali jatuh talakku ke atas engkau, jatuhlah talak ke atasmu lagi satu. Yang keenam, pada mana-mana. Contohnya, pada mana-mana waktu kawan engkau tiba kelak, jatuhlah talak ke atas engkau. Penetapan syarat taklid terbagi kepada dua, iaitu boleh dipilih dan tidak boleh dipilih. Contoh syarat taklid yang tidak boleh dipilih ialah apabila terbit matahari, engkau aku ceraikan. Yang kedua, boleh dipilih. Lafaz taklid yang boleh dipilih ialah bersangkutan dengan perbuatan suami, isteri atau orang lain. Contoh perbuatan suami, sekiranya aku bermusafir pada hari ini, engkau aku ceraikan. Maksudnya kalau suami dia tu bermusafir pada hari itu, jatuh talak ke atas isterinya. Contoh perbuatan isteri pula, sekiranya engkau pergi ke rumah lelaki itu, engkau aku ceraikan. Selagi mana isteri dia tak pergi ke rumah lelaki tu, maksudnya tak jatuh talak ke atas isteri dia. Contoh yang ketiga, contoh perbuatan orang lain. Sekiranya engkau bermusafir, suami itu berkata kepada seseorang yang lain, maka aku ceraikan isteriku. Maksudnya, sekiranya orang lain tu bermusafir, maka jatuhlah cerai terhadap isteri dia tu. Seterusnya, pembahagian lafaz talak menurut jumhur fuqaha dan Ibnu Taimiyah. Dalam huraian mengenai jenis-jenis lafaz talak, jumhur fuqaha dan Ibnu Taimiyah telah membuat pembahagian yang berbeza. Perbezaan jenis-jenis lafaz talak akan memberi kesan hukum yang berbeza. Lafaz talak sebagaimana yang telah dibincangkan oleh jumhur fuqaha boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama, talak mutlak atau talak al-mutlak. Contohnya, suami berkata kepada isterinya, awak saya ceraikan, dan seumpamanya dengan lafaz-lafaz sharih atau kinayah yang lain. Jenis yang kedua ialah talak tergantung, iaitu at-talak al-muqayyad ataupun at-talak al-mu'allaq. Bagi jenis ini ia terbahagi pula kepada dua, iaitu yang pertama, digantung dengan syarat sebagaimana kebanyakan contoh yang telah disebutkan. Yang kedua, digantungkan dengan lafaz wajib, yakni lazim. Contohnya, suami berkata, talak menjadi kewajipan ke atasku sekiranya berlaku sekian-sekian perkara. Lafaz sebegini adalah sumpah dengan talak secara simbolik, yakni majaz, kerana ia mengandungi maksud sumpah dengan nama Allah. Ia dikira jatuh talak apabila berlaku syarat yang disebutkan dalam lafaz, seperti mana wajib bayar kifarah bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah. Pembahagian lafaz talak sebagaimana yang telah disebutkan tadi telah dibincangkan oleh Ibn Rushd dan telah disepakati oleh jumhur fuqaha. Ibn Taimiyah sebaliknya tidak sependapat dengan jumhur fuqaha. Beliau membahagikan lafaz talak kepada tiga, iaitu yang pertama, talak secara langsung, sirah at-tanjis, sebagaimana contoh lafaz talak yang telah disebutkan sama ada secara sharih atau kinayah. Yang kedua, talak secara sumpah, yakni sirah al-qasam. Contohnya, talak menjadi wajib atasku, yakni aku bersumpah akan menjatuhkan talak sekiranya
isteriku melakukan perbuatan sekian-sekian atau tidak melakukan sekian-sekian. Ia bertujuan menguatkan kenyataan atau menggesa melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jenis yang ketiga pula ialah talak secara ta'liq. Ini sirah at-ta'liq, iaitu sebagaimana kebanyakan contoh yang telah disebutkan mengandungi syarat-syarat yang digantungkan tanpa menggunakan lafaz qasam. Ia bertujuan menceraikan isteri bila berlaku perkara yang disyaratkan. Sebagaimana perbezaan pembahagian lafaz talak, maka begitu juga masing-masing memberi kesan hukum yang berbeza mengikut pandangan mazhab masing-masing. Seterusnya, syarat sah talak ta'liq. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk talak ta'liq itu menjadi sah. Yang pertama, syarat bagi suami. Suami mestilah sempurna berkeahlian sebagai mukallaf, iaitu akil balik. Maka tidak sah lafaz talak ta'liq yang diucapkan oleh suami yang tidak siuman atau gila. Yang kedua, suami melafazkan talak ta'liq dengan sukarela tanpa dipaksa. Maka tidak sah lafaz talak ta'liq yang diucapkan dengan cara paksaan. Seterusnya, bagi syarat isteri mestilah berada dalam status isteri yang sah, iaitu termasuk isteri yang berada dalam tempoh iddah talak raj'i. Ini adalah kerana isteri yang berada di dalam tempoh iddah talak raj'i masih dianggap sebagai isteri yang sah, memandangkan isteri masih berhak mendapat nafkah sama ada isteri hamil atau tidak. Suami boleh kembali kepada isterinya dengan lafaz rujuk tanpa perlu akad baru, dan suami isteri masih mewarisi jika salah seorang meninggal dunia. Talak ta'liq tidak sah diucapkan kepada perempuan yang bukan isteri. Seterusnya, syarat lafaz ta'liq. Itu lafaz yang digunakan menunjukkan ada berkaitan antara talak dengan perkara yang ditaklikkan, atau disebut juga dengan adawatul syarat, seperti perkataan jika, kalau, apabila dan seandainya. Lafaz ta'liq yang dilafazkan hendaklah memberikan pengertian insya'i dan bukan khabari. Insya'i bermaksud mencetus atau menerbit. Contoh lafaz, kalau kau keluar rumah, tertalaklah engkau, atau engkau tertalak jika keluar rumah. Khabari bermaksud memberitahu atau memberi khabar. Contoh lafaz seperti, kalau kau keluar rumah, aku akan talak engkau. Lafaz talak ta'liq yang memberikan maksud perkhabaran tidak menyebabkan jatuh talak. Suami ingin memberitahu bahawa apabila berlaku perkara yang ditaklikkan, suami akan mentalakkannya dan masih belum tertalak lagi. Seandainya suami berkeinginan untuk menceraikan, maka suami perlu melafazkan talak. Seandainya tidak, maka talak tidak berlaku. Ucapan suami, kalau kau keluar rumah, aku talak engkau. Ucapan ini adalah sama-sama antara insya'i atau khabari. Oleh sebab itu, suami dikehendaki memberikan penjelasan atau kepastian. Ikatan perkahwinan tidak boleh dibina atas dasar keraguan. Seandainya suami mengatakan bahawa dia berniat cerai, maka jatuh talak. Jika suami mengatakan tidak, maka talak tidak jatuh. Ulama turut berbeza pendapat seandainya ucapan suami tidak disertakan dengan adawat syarat. Seperti ucapan suami, kau keluar, kau tertalak. Pandangan pertama mengatakan bahawa lafaz ta'liq tersebut adalah tidak sah dan isteri tidak tercerai jika keluar rumah kerana tidak memenuhi syarat lafaz ta'liq. Pendapat kedua mengatakan bahawa lafaz ta'liq tersebut adalah sah dan isteri tertalak jika keluar dari rumah. Pendapat kedua berdasarkan kaedah fiqh, i'malal kalama ulaimin ihmalihi, bermaksud beramal dengan kata-kata yang diucapkan lebih baik daripada mengabaikannya. Pendapat ketiga mengatakan bahawa suami perlu ditanya maksud ucapannya, sama ada dia berniat talak ta'liq atau tidak. Jika suami berniat talak ta'liq, maka talak jatuh jika isteri keluar. Jika suami tidak berniat talak ta'liq, maka talak tidak jatuh jika isteri keluar. Pendapat yang rajih, lafaz tersebut adalah samar dan menyamai lafaz kinayah. Oleh itu, penjelasan perlu diperoleh sama ada suami berniat talak ta'liq.
berdasarkan kepada kaedah as-sarih la taji ila niyah wa al-kinayah la talzami illa bi al-niyah. Bermaksud lafaz sarih tidak memerlukan niat, manakala lafaz kinayah tidak berlaku melainkan dengan niat. Keadaan ini bersesuaian dengan pandangan pendapat yang ketiga. Seterusnya, syarat perkara yang ditaklidkan. Itu perkara yang ditaklidkan atau dikaitkan ialah perkara yang boleh berlaku. Walau bagaimanapun, seandainya suami melafazkan talak taklid dengan perkara yang mustahil berlaku atau tidak mungkin berlaku, ulama mempunyai pandangan yang berbeza. Apabila suami melafazkan talak taklid dengan mengaitkan perkara yang mustahil, ulama berbeza pendapat seperti yang berikut. Pendapat pertama, taklid talak dengan perkara mustahil tidak jatuh. Perkara mustahil sama ada secara logik akal atau secara adat, seperti suami berkata, tertalaklah engkau jika aku boleh terbang seperti burung, atau dari segi syarak, tertalaklah engkau jika aku bunuh orang. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama daripada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali. Mereka berhujah bahawa mengaitkan dengan sesuatu yang mustahil atau tidak wujud bermakna selamanya syarat tersebut tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, talak taklid dengan perkara mustahil adalah tidak sah. Begitu juga dengan talak taklid dengan perkara yang diharamkan oleh syarak. Kerana orang Islam dilarang daripada melakukan perkara tersebut yang menjadikan syarat tersebut terbatal. Pendapat kedua, talak taklid dengan perkara mustahil secara akal jatuh talak dengan serta-merta. Perkara yang disyaratkan tidak wujud atau tidak mungkin berlaku, maka syarat taklid itu terbatal dan yang tinggal ialah lafaz talak. Jadi, talak jatuh dengan serta-merta. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanbali dalam satu riwayat. Amalan membaca lafaz ta'liq selepas upacara akad nikah ini bukan sahaja dilakukan di Malaysia tetapi juga diamalkan di negara-negara Nusantara seperti Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan di selatan Thailand. Terdapat contoh kes mahkamah di Malaysia. Kes mahkamah yang pertama ialah ketidakhadiran salah seorang suami isteri akan memakan masa yang lama di mana perbicaraan terpaksa ditangguhkan sehingga 2 tahun. Dan dalam kes yang kedua, pasangan ini telah melakukan penceraian pada 5 Februari 2000. Permohonan oleh pihak suami kepada mahkamah untuk mendapat pengesahan cerai melalui proses seperti di atas telah dilakukan. Perbicaraan pengesahan perceraian telah dijalankan pada 9 Oktober 2000 dan mahkamah memutuskan perceraian telah berlaku pada 5 Februari 2000 dengan talak 1. Dalam kes yang ketiga pula, mahkamah mengesahkan dan mensabitkan perceraian pasangan suami isteri yang dilafazkan melalui sistem pesanan ringkas iaitu SMS apabila suami menghantar kepada isteri SMS yang berbunyi, jika engkau tak keluar daripada rumah mak bapa engkau, maka jatuh talak 3 ke atas engkau. SMS itu dihantar pada jam 10.04 pagi pada 18 April 2003 dan isteri membacanya pada jam 8 malam apabila telefon bimbitnya dipasang. Hakim syar'i ketika membuat keputusan berkata, lafaz ta'liq cerai itu sah dan sabit serta gugur talak 3 terhadap plaintiff. Dan dalam kes yang keempat, suami telah melafazkan ta'liq jatuh talak 3 kepada isterinya pada 14 Februari 1999 dan isterinya telah melanggar ta'liq tersebut pada April 1999. Mahkamah mengesahkan penceraian berlaku kerana ta'liq tidak rasmi, tidak memerlukan pihak yang ketiga dan walaupun si suami memohon rayuan kepada mahkamah tinggi, dan apabila setelah diteliti dan dikaji semula, keputusan hakim bicara dikekalkan, maka penceraian sah berlaku dan keputusan mahkamah diputuskan pada 23 Mac 2000. Kita sudah pun maklum berkenaan kes seorang influencer ataupun usahawan yang dikenali sebagai Hajar yang dilafazkan talak ta'liq oleh suaminya Mikail.
Pengajaran yang kita boleh ambil daripada isu ini ialah kita mesti berhati-hati dalam setiap tutur kata kita kerana kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Memang tidak menafikan bahawa kita pastinya ingin bahtera perkahwinan berlangsung lama dan bahagia. Namun kita juga perlu menerima hakikat bahawa setiap perkahwinan itu akan ada pergolakannya. Oleh itu, agama dan ilmu lah yang akan menyelamatkan hubungan itu. Sayang, awak keluar dengan lelaki lain semalam? Mana ada abang? Saya keluar dengan kawan perempuan saya semalam. Baik awak jujur dengan saya. Betul abang, saya memang keluar dengan kawan perempuan saya. Dan saya malas nak layan abang ni. Abang selalu macam ni. Sayang, setapak awak keluar daripada rumah ni, jatuh talak satu atas awak. Saya memang nak keluar pun. Hello sayang. Sayang boleh tengok sekejap tak WhatsApp yang abang bagi tadi?